Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni kalimah yang jelas lagi. Rasulullah suruh kita ambil peluang dalam hidup. Kalimah begini ni nak memotivasi dalam hidup kita. Jangan kita hidup ni terbuai hanya je, jangan. Hidup kita ni mesti berfokus. Mesti kita tahu benda apa yang perlu kita dapat dalam hidup kita ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni Rasulullah sebut terang-terang, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rebut 5 masa sebelum datang 5 masa dalam hidup kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang jelas-jelas yang ni. Rebut terus. Kalau ada 5 masa ni, kamu ambil peluang 5 masa ni. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. Saya waktu itu ada kampus sebagai dan seluruh dengan sehormatnya mempersiapkan problem Ustaz untuk menyampaikan kuliah dengan sehormatnya yang disediakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlarilah kamu dalam kamu mengejar keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan peluang yang Allah bagi pada kita pada malam ini untuk kita sama-sama bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan yang tak putus-putus dalam hidup kita ini. Syukurnya kerana Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita menambahkan bekalan-bekalan dalam perjalanan hidup kita ini untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat mana orang lain Allah tak pilih sebegini. Tuan-tuan tahu bahawa tatkala mana kita diberi peluang untuk kita datang duduk dalam majlis ilmu sebegini, ini di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah bagi pada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok saja di kalangan masyarakat kita, tak semua dapat untuk datang bersimpuh dalam rumah Allah ini. Tapi Allah pilih kita di saat mana sibuk dengan tugasan harian kita dan banyaknya tanggungjawab kita. Tuan-tuan perhati betul-betul dalam Al-Quran, kebanyakan dalam ayat Al-Quran Karim, dia akan sentiasa mempositifkan kita supaya kita ni merebut setiap detik-detik dan peluang yang Allah bagi pada kita. Kalau kita lepaskan peluang ini dalam hidup kita ini, pasti akan datang satu penyakit yang akan berlaku dalam hidup kita nanti. Penyakit apa yang biasa berlaku pada diri kita ni ialah penyakit menyesal. Penyakit menyesal ni kebanyakan di kalangan kita terjadi.
Manakala kita sebelum kita datang penyesalan, maka kita diajar supaya kita mengambil peluang-peluang dalam hidup ini. Ayat yang saya baca di awal-awal tadi, tuan-tuan berjumpa ayat yang Allah guna kalimah wasari'u. Wasari'u maksudnya kamu hendaklah berlari. Berlari dalam hidup kamu, mengejar untuk mendapatkannya. Allah guna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ambillah peluang dalam hidup kamu untuk kamu minta ampun terhadap dosa-dosa kamu yang kamu lakukan dalam hidup ini kepada Allah. Ini kalimah yang Allah gunakan pada kita demikian. Maknanya kamu jangan kamu tunggu-tunggu, jangan kamu tangguh-tangguh dalam hidup kamu, jangan. Tuan-tuan tengok ayat Al-Quran Karim yang lain pun sama juga. Kalau Allah nak suruh kita dapatkan sesuatu, Allah guna kalimah-kalimah yang positif. Allah guna kalimah wasari'u. Misal contohnya, berlari kamu. Dalam ayat yang lain Allah guna fastabiqu. Berlumbalah kamu. Fastabiqul khairat. Berlumba kamu dalam nak buat benda yang baik ini. Kalau kamu tengok ada orang yang buat baik, kamu kena lebih buat baik daripada orang yang buat baik. Ini keadaan yang perlu dilakukan pada kita. Demikian juga dalam ayat yang lain, kalau tuan-tuan perhati betul-betul, Allah guna kalimah fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Cepat-cepatlah kamu dalam fas'au ila zikrillah. Cepat-cepat kamu dalam mengingati Allah. Allah sebut pada ayat Quran hari Jumaat, ayat yang Allah tegur tiap-tiap kali mana orang mukmin, Allah ingatkan orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Allah guna kalimah demikian. Wahai orang yang beriman pada Allah, bila kamu diazankan, diseru untuk kamu solat pada hari Jumaat, lalu Allah sebut fas'au ila zikrillah. Cepat-cepat kamu dalam mengingati Allah. Tuan-tuan, kenapa yang Allah sebut kalimah demikian? Kalau kita perhati sikit lagi dalam hidup kita, ada beberapa sebab yang saya nak sebut sikit dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Nak suruh kita ni jangan suka bertangguh-tangguh. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita ni suka sangat dianya bertangguh-tangguh ataupun dia leka dalam hidup dia. Dia tidak dapat fokus dalam perjalanan hidup ini. Benda apa yang patut kita mesti dapat sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Ramai di kalangan kita dia biar saja. Dia biar je dalam hidup dia ni, dalam keadaan dia tak tahu benda apa yang patut dia kena dapat dalam hidup dia. Waktu mana dia turun pagi sampai gelap malam. Kadang-kadang dia turun hari ni, balik minggu depan dalam hidup dia. Kadang-kadang di kalangan kita ni, turun hari ni, bulan depan baru balik. Kenapa dia? Sibuknya kita berkejaran. Kita kejar apa dalam hidup kita ni? Sampai begitu sekali pada diri kita tertinggal. Bahkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim dia pesan, orang mukmin ni jangan orang yang tertinggal, jangan. Nak suruh kita ni pandai ambil peluang. Siapa-siapa yang pandai ambil peluang, dia akan berjaya. Tuan-tuan tengoklah orang yang berjaya macam mana. Orang yang pandai mengambil peluang. Kita tengok yang buat di Bukit Genting tu misal contohnya. Buat di Bukit Genting tu. Kenapa sampai begitu sekali? Dia boleh buat hotel, dia boleh buat jalan raya. Kerana pandai dia mengambil peluang. Dia pandai mengambil peluang, dia berjaya. Tuan-tuan tengok orang yang mula berniaga. Mula-mula buka saja perumahan. Kemudian dia ambil peluang untuk dia berniaga. Dia berjaya. Berjaya dalam hidup. Orang yang berjaya dalam hidup ni, orang yang pandai mengambil peluang. Yang diajar melalui Al-Quran Karim. Allah ajar dalam hidup ni, kamu jangan lepas. Bila kamu ada peluang, kamu ambil. Kamu ada peluang, kamu ambil dalam hidup kamu. Hidup ini, Allah ajar pada kita melalui ayat wasari'u, fas'au, fastabiqu. Semua ni ayat-ayat yang Allah gunakan dengan tujuan nak suruh kamu cepat-cepatlah dalam hidup kamu. Itu yang pertama. Demikian juga tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lebih kurang sama juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, misal contoh ayat dalam hadis Rasulullah sebut, badiru bil a'mal kaqata'il lailil muslim. Cepat-cepat kamu dalam buat amalan. Rasulullah sebut demikian. Nanti akan sampai masa kamu
masa yang kamu dalam hidup kamu ni jadi gelap gelita pada diri kamu. Kamu akan sampai satu masa zaman fitnah. Rasulullah sebut badiru, cepat-cepat kamu. Cepat-cepat, jangan kamu ni biarkan diri kamu ni terbuai saja begitu, jangan. Tetapi kamu kena cepat-cepat pada diri kamu. Badiru bil a'mal. Cepat-cepat kamu untuk kamu buat amalan. Kerana apa dia? Kaqata'il lailil muzlim. Akan sampai satu masa seorang itu menjadi dalam keadaan kelam pada diri dia. Dia dalam keadaan dia dalam pada diri dia tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah dalam hidup kita. Bila zaman tersebut, zaman kita yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'min, ada seorang lelaki itu pada pagi hari dia seorang mukmin, wa yumsi kafiran, malam hari jatuh kafir dalam hidup dia. Ada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, pada waktu mana malam dia mukmin, datang masjid, pada siang hari jatuh kafir dalam hidup dia. Yubi'ud dinahu bi'aradim minad dunya, dia telah memperdagangkan agama dia untuk kepentingan dalam kehidupan dia di dunia yang sementara ini. Ni yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita keliru dalam hidup kita. Saya dah pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah yang saya cerita banyak kali dalam siri-siri kuliah saya sebut. Saya berjumpa ada seorang hamba Allah, dia sebut pada saya, "Ustaz, saya ni masjid pun saf tamu, kelab malam pun saf tamu juga," dia sebut. Dua-dua saf tamu, dia sebut demikian. Kita tanya kenapa jadi demikian? Saya buat nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Dia sebut demikian. Dia boleh sebut kalimah demikian. Kita kata demi Allah, Allah tak pernah pening dengan manusia. Tapi yang pening manusia yang hidup dalam keadaan clear. Dia dalam keadaan clear. Zaman kita ni kita jadi clear. Kadang-kadang kita nampak orang tersebut orang yang jahat, rupa-rupanya dia seorang yang saleh. Ada di kalangan kita nampak dia saleh, rupa-rupanya dia jahat dalam hidup kita ni. Kenapa jadi demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana kamu hidup di satu zaman orang yang tak pandai nak mengambil peluang. Orang kita tak pandai nak mengambil peluang. Hidup di zaman yang kita biarkan peluang-peluang. Saya nak sebut dah, apa dia peluang yang sepatutnya kita rebut di kalangan kita. Baca lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni kalimah yang jelas lagi. Rasulullah suruh kita ambil peluang dalam hidup. Kalimah begini ni nak memotivasi dalam hidup kita. Jangan kita hidup ni terbuai hanyut je, jangan. Hidup kita ni mesti berfokus. Mesti kita tahu benda apa yang perlu kita dapat dalam hidup kita ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni Rasulullah sebut terang-terang, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rebut 5 masa sebelum datang 5 masa dalam hidup kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang jelas-jelas yang ni. Rebut terus. Kalau ada 5 masa ni, kamu ambil peluang 5 masa ni. 5 masa dalam hidup kamu. Apa dia dalam hidup kamu? Syababaka qabla haramik. Waktu mana kamu muda, wahai anak muda, sebelum suatu hari kamu jatuh tua dalam hidup kamu. Anak muda, kalian jangan ingat kalian jadi muda sampai bila-bila. Bila kalian menjadi muda, kalian jangan fikir kalian akan berterusan hidup muda. Satu hari, masa muda kalian akan direntak menjadi tua dalam hidup kalian. Nak tua pun tua, tak nak tua pun tua dalam hidup kita. Nak suruh orang panggil pakcik pada kita sampai bila? Nak suruh orang panggil kita abang sampai bila dia panggil? Akhirnya orang panggil pakcik juga. Bila orang panggil pakcik, mula kita geleng kepala. Kerana apa dia? Kerana tak nak tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu kena rebut buat masa muda kamu dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu ni kamu kena rebut masa muda dalam hidup kamu. Yang pertama. Yang kedua Rasulullah sebut, bila lagi dalam hidup kamu, wa ghinaka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup. Orang kaya, kalian jangan ingat kalian kaya sampai bila-bila. Siapa-siapa yang Allah bagi kaya dalam hidup dia, jangan ingat dia akan kaya sampai bila-bila. Rasulullah dah bersumpah dalam hadis ni. Rasulullah sebut, lepas pada kamu kaya, kamu akan jatuh miskin. Dia beza dengan orang yang ada ilmu. Dengan orang yang ada ilmu, Rasulullah tak sebut
kamu ada ilmu sebelum kamu hilang ilmu. Rasulullah tak sebut demikian. Tapi Rasulullah kata, kaya sebelum jatuh miskin. Bila kamu kaya, jangan kamu ingat kamu kaya sampai bila-bila pada diri kamu. Atau kamu jangan ingat dimiliki sampai bila-bila. Ataupun segala kemewahan kamu sampai bila-bila pada kamu. Tak. Akan ada satu sampai masa kamu akan jatuh fakir pada diri kamu. Rasulullah sebut demikian. Dua. Yang tiga, bila dalam hidup ni tolong rebut, dalam hidup ni Rasulullah sebut, wasihhataka qabla saqamik. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit dalam hidup kamu. Orang sihat, jangan dia ingat dia sihat sampai bila-bila. Kalaupun tak ada penyakit sekarang, jangan bangga tak ada penyakit. Jangan bangga tak ada penyakit. Orang tanya dia, tak ada ke kencing manis? Tak ada. Tak ada. Gaut pun tak ada. Gaut pun tak ada. Bangga dia, tak ada penyakit. Umur berapa sekarang? Umur dah 70 lebih dah. Tapi tak ada penyakit. Jangan ingat dia tak sakit sampai bila-bila. Orang yang tak sakit ni, Allah kita kena ingat betul-betul, di antara orang yang sedang diistidrajkan oleh Allah. Kalau kalian tak sakit, Allah sedang uji kalian dengan istidraj. Ramai dah orang yang kena dengan keadaan dia tak sakit. Tiba-tiba Allah jadikan istidraj pada dia. Dalam surah Taha, dalam surah Taha cerita, bila dia lupa peringatan Allah ni, dia hidup segar, pum, kena dia. Mati dalam keadaan mengejut. Ada dah orang, ramai dah di kalangan kita demikian. Sihat sebelum kamu jatuh sakit. Rasulullah kata ambil peluang. Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Bila lagi dalam hidup kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu jatuh dalam keadaan sibuk pada diri kamu. Lapang ni Allah bagi nikmat. Nikmat lapang. Dalam istilah orang Melayu kita, nikmat lega dia panggil. Nikmat lega, nikmat lapang yang ada pada kita. Jangan ingat lapang tu lapang selapang-lapang. Tak. Ada masa kamu akan jatuh sibuk pada diri kamu. Satu hari nanti kamu akan jatuh sibuk pada diri kamu. Bila lagi dalam hidup kamu ni, kamu kena ambil peluang. Lalu akhir sekali Rasulullah sebut, wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Peluang hidup ni kena ambil. Jangan kita lepas. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, peluang apa ustaz yang kita kena ambil dalam hidup kita? Yang pertama, peluang hidayah yang datang daripada Allah. Ambil peluang hidayah ni tuan-tuan. Bukan ambil peluang masjid hidayah tak. Tapi peluang untuk mendapat hidayah. Yang pertama sekali dalam hidup, mesti kita ambil peluang mendapatkan hidayah Allah. Hidayah apa dia? Hidayah Islam. Hidayah Islam ni, tak semua orang dapat hidayah ni. Hidayah Islam yang kita miliki pada saat ini, nikmat yang besar yang Allah sedang bagi. Bila Allah nak bagi hidayah pada kita, pada umat manusia, melalui azan-azan yang dikumandangkan, daripada kuliah-kuliah yang disebut dalam masjid-masjid. Ni peluang hidayah dipanggil. Daripada mana? Daripada doa-doa yang datang daripada nenek moyang kita sebelum daripada ni. Daripada mana datang hidayah ini? Daripada Al-Quran yang dihantar oleh Allah dalam kehidupan kita. Daripada mana kita dapat hidayah ini? Ulama-ulama tanya. Datang daripada alim ulama yang Allah hantar duduk dan tinggal di perkampungan kita. Ini semua sumber hidayah yang Allah bagi dalam hidup ini. Yang pertama dalam hidup, tolong ambil kesempatan untuk mengekalkan hidayah. Allah bagi hidayah, masuk dalam tuadan kita hidayah ini, dan minta dengan Allah supaya jangan terkeluar hidayah yang telah Allah bagi dalam hidup kita ini sendiri. Nak dapat hidayah susah. Susahnya kita buat contoh sampai peringkat Allah sebut dalam Quran. Allah pilih orang tertentu. Bila kamu ada peluang, kamu dapatkan hidayah Allah dalam hidup ini. Jangan ada peluang cari harta, jangan ada peluang sibuk dalam hidup kamu nak dapatkan yang kerehatan, nak dapatkan yang lain. Tak. Dalam hidup kamu, bila kamu ada peluang dalam hidup, yang pertama tolong dapatkan hidayah yang datang daripada Allah. Hidayah yang datang daripada Allah ini, sampai Allah sebut nak dapat ni susah. Contoh manusia yang tak dapat hidayah siapa?
yang disebut dengan Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang yang tak dapat hidayah. Depan tuan-tuan boleh tengok rumah-rumah yang dekat dengan masjid tak datang sembahyang masjid. Ni contoh orang tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah ni jangan main-main. Bukannya perkara yang mudah-mudah. Kadang-kadang kita tegur kawan-kawan kita kan. Tu ramai-ramai dekat masjid tu ada apa? Dia jawab ada ceramah. Ceramah siapa? Ceramah Ustaz Ahmad Dasuki misal contoh. Kamu tak datang ke? Aku tak dapat hidayah lagi, dia jawab. Senang je dia jawab. Hidayah ni pemilik dia siapa? Allah. Allah ajar pada kita. Tak semua orang aku bagi hidayah. Contoh yang mudah. Yang aku nak bagi hidayah ni, kalau sepatutnya dapat hidayah ni, siapa yang sepatutnya dapat? Orang yang sepatutnya dapat hidayah. Donald Trump lah patutnya demikian. Tapi Donald Trump Allah bagi hidayah. Pemimpin, pembesar yang tak dapat Islam. Orang ni patutnya dapat hidayah, tapi tak dapat hidayah. Hidayah ni apa dia? Contoh, hidayah ni apa dia? Bimbingan. Allah tarik jasad kita, Allah tunjuk jasad kita, ni masjid dia panggil. Masjid Nahdah misal contoh. Orang tanya mana Masjid Nahdah? Kita kata, pergi straight, jumpa dengan roundabout tu, kemudian kamu straight sikit lagi, ambil kiri, kamu akan dapati tu Masjid Nahdah misal contoh. Itu dipanggil taufik. Ulama sebut itu taufik. Tapi hidayah, orang tanya, mana Masjid Nahdah? Section 18 misal contoh. Kita kata, pergi straight, jumpa roundabout, kemudian pergi straight lagi, sikit lagi, kemudian ambil sebelah kiri. Jom saya bawa, dia pun tarik. Sampai depan pintu pagar ni, dia tunjuk, ni Masjid Nahdah misal contoh. Tu dipanggil hidayah. Hidayah dalam hidup. Contoh manusia yang tak dapat hidayah, saya sebut tadi, Abu Talib. Abu Talib tu contoh manusia yang besar dalam hidup kita, yang sepatutnya dia dapat hidayah, tiba-tiba tak dapat hidayah Allah. Waktu mana dalam keadaan dia sebegitu tu, nak meninggal dunia tersebut, Rasulullah pergi pujuk Abu Talib. Pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Orang lain semua dah mengucap dah. Pakcik seorang lagi tak mengucap. Isteri pakcik, Fatimah binti Asad, dah beriman pada Allah. Anak perempuan pakcik, Ummu Hani, dah beriman pada Allah. Ali bin Abi Talib, yang bongsu ni pun dah beriman pada Allah. Tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Mengucap pakcik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mengucap pakcik. Geleng kepala Abu Talib. Muhammad, aku tahu syurga tu betul. Neraka tu betul. Padang mahsyar tu betul. Azab kubur tu betul. Muhammad, biarlah aku seorang mati dalam keadaan tak beriman pun pada Allah. Terdudukkan Rasulullah. Rasulullah menangis. Teresak-esak Rasulullah. Menangis angkat tangan. Doa pada Allah. Orang yang membesarkan dia semenjak umur 8 tahun sampai dia nak kahwin umur 25 tahun. Orang ni jugalah yang membawa pinangan bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid. Waktu mana Rasulullah jadi Nabi dan juga Rasul, orang yang sama yang mentahankan Rasulullah. Kenal Rasulullah. Kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tak kenal. Waktu mana orang nak bunuh Rasulullah, dia yang mentahankan Rasulullah. Bila nak mati, dia beriman dengan Rasulullah. Tak beriman. Tak beriman, tuan-tuan. Jangan main-main keadaan yang sedemikian rupa yang berlaku pada Abu Talib. Waktu mana Rasulullah angkat tangan doa, ya Allah, tolong selamatkanlah pakcik aku ni, ya Allah. Saat mana sebegini, janganlah kamu biarkan pakcik aku ni mati dalam keadaan sebegini. Lalu keluar terus, turun terus ayat Quran, tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Nak sebutnya Allah turun ayat ni, Rasulullah faham terus. Tak semua orang dapat. Bila dapat hidayah, tolong baca doa pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah ini. Turun ayat Quran, ajar. Kamu jangan ingat bila kamu dapat hidayah ni, berkekalan hidayah ni dalam jasad kamu. Tak. Ramai mana orang berbalik. Orang boleh tertukar dalam hidup dia. Elok-elok dia dengan Islam, dia boleh keluar daripada Islam. Elok-elok dia dengan jemaah Islam, dia boleh keluar daripada jemaah Islam. Nak sebutnya gambaran hidayah ni pemilik dia siapa? Allah. Allah yang pegang dalam hati seorang. Berapa ramai tuan-tuan tengok orang
orang yang dia dalam hidup dia ni ustaz satu masa, satu ketika yang lain berubah menjadi artis-artis pula. Ustaz, artis, kita sebut jahat, artis ni begini, berubah sekarang jadi ustaz-ustaz pula. Ustaz-ustaz berubah jadi artis pula. Nak sebutnya berubah. Hidup ni boleh berubah sekejap, sekelip mata. Allah ajar baca doa dalam hidup ni. Di antara doa yang besar yang diajar oleh Allah kepada kita supaya jangan tercabut nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ni, apa dia? Allah ajar pada kita baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhanku, jangan kamu rentak hidayah yang telah kamu bagi padaku ni. Kalau kamu tarik, ya Allah, tarik sikit je, habis terus. Tak nampak terus kebaikan dalam Islam. Tak nampak terus kebaikan dalam beragama. Ni disebut dalam Al-Quran Karim, diajar supaya kita baca doa. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, tolong bagilah pada kami sebesar-besar rahmat kamu pada kami, ya Allah. Yang pertama, tolong rebut yang ni. Kalau ditanya pada saya, rebut apa ustaz dalam hidup ni? Rebut hidayah Allah. Kalau kita mati dalam keadaan tak ada hidayah, jadi bangkai je kita. Tak ada nilai langsung dalam hidup kita. Hidayah ini menjadi besar pada seorang. Kerana hidayah ni dalam hidup kita ni senang je Allah tarik. Saya buat contoh yang mudah. Hidayah dalam kita beriman ni apa dia? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni tak semua orang boleh bangun tahajud kan? Kita tanya di kalangan kita, penting ke bangun tahajud malam? Penting. Betul ke penting? Betul. Rasulullah jadi wajib. Rasulullah wajib bangun tahajud malam. Kita tanya pada kawan-kawan kita, penting ke bangun tahajud? Semua jawab penting. Tak ada seorang pun yang berani kata tak penting bangun tahajud. Bila penting bangun tahajud ni? Bila kita mati masuk dalam kubur sekejap lagi, masuk kubur seksyen 21 tu kan? Bila masuk kubur seksyen 21 tu, lepas je sesi soal jawab. Lepas sesi soal jawab sekejap je. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka tu. Bila lepas saja sesi soal jawab tersebut, kita boleh jawab, kubur kita ni berubah terus menjadi warna hijau yang cantik. Jadi warna hijau, tumbuh rumput-rumput yang wangi. Tumbuh rumput-rumput yang bau wangi ni. Jasad kita ni tarik, disandar di dinding kubur. Rasulullah cerita tu dalam hadis Rasulullah, sampai melugut kain kapan kita ni turun. Bila turun tu, malaikat datang jumpa dengan kita. Kita tanya terus malaikat, ni warna hijau yang berubah cantik je kubur ni. Kubur ni jadi luas, seluas Rasulullah cerita yang paling sempit 70 hasta luasnya. Yang seluas sejauh mata memandang luas. 70 hasta ni sama dengan 240 kaki. Bila berubah kubur kita jadi warna hijau yang cantik, kemudian tumbuh pula rumput-rumput yang wangi ni kat bawah ni, kita akan tanya terus malaikat, ni kubur ni berubah jadi warna hijau yang cantik, kemudian tumbuh pula rumput-rumput yang wangi ni datang daripada mana ni malaikat? Dia jawab terus, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana hidup atas dunia dah. Saya nak sebut sikit lagi lepas ni tentang tahajud ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Nak gambarkan pada kita, tahajud ni penting tak penting? Penting. Tanya di kalangan kita, tanya mana-mana ustaz, penting ke bangun tahajud ustaz? Penting bangun tahajud. Tak ada seorang pun ustaz tak kata penting. Semua kata penting bangun tahajud. Tapi cuba kita tanya ustaz tu balik. Ustaz kata penting ni, ustaz bangun tak semalam? Tanya balik ustaz tersebut. Ustazah yang kata penting tu, tanya ustazah tersebut, ustazah bangun tak tiap-tiap malam? Mesti jawab tak bangun. Mesti jawab payah nak bangun. Dia akan jawab demikian. Kita tanya, kenapa tak boleh bangun? Kenapa tak bangun? Padahal benda yang penting kan? Kalau kad penalan kita ni penting, kita simpan kan? Geran tanah yang penting, kita jaga betul-betul kan? Pada diri kita, tiket kapal terbang yang penting, kita pegang kan? Tiket tersebut. Yang bangun tahajud kata penting, tiba-tiba kenapa tak bangun? Kenapa tak bangun? Dia jawab, tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Saya makan sebelum tidur. Saya kekenyangan. Bila saya tidur dalam keadaan kekenyangan, saya susah nak bangun. Kita jawab, kalau begitu jangan makan sebelum tidur.
Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun Ustaz. Kalau makan lagi tak bangun. Kenapa tak bangun? Kita akan tanya kenapa tak bangun. Kita akan tanya kenapa tak bangun? Tak kunci jam. Kunci jam Ustaz. Jam je bangun, saya tak bangun. Kenapa tak bangun? Kita tekan lagi. Kenapa tak bangun? Dah tahu penting kan? Kalau penting, kita ni tahu dah penting. Mesti kita bangun. Kenapa kita tak bangun? Dia jawab, tak boleh Ustaz. Kenapa tak bangun? Kenapa tak boleh? Saya betul terang je lah Ustaz. Memang keturunan saya jenis tak bangun. Dia jawab. Saya ni sejak berketurunan tak bangun. Dia jawab demikian. Kita tanya, kalau begitu, kalau malam hari bangun, kamu solat tak? Kalau malam-malam kamu tidur, kamu bangun, kamu solat tak? Dia jawab terus, ya, saya akan solat. Kalau saya bangun, saya akan solat. Kita tanya balik, duha, waktu mana kamu sedang bangun, kamu solat tak? Waktu duha pun kamu tak solat. Kamu nak bangun waktu malam, yang tak kamu tak bangun. Kamu nak kata kamu bangun. Sebenarnya apa dia? Sebenarnya kamu tak diberi hidayah oleh Allah. Hidayah oleh Allah sedang ditarik oleh Allah pada diri kami. Dalam hidup kita, bila sampai begitu, tanda kita sudah ditarik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dengan kita tak jumpa jalan ke masjid. Orang yang dekat rumah dia dengan masjid, tiba-tiba tak datang ke masjid. Padahal dia layak datang ke masjid. Tiba-tiba dia tak datang ke masjid. Bersaksilah pada Allah, kalian sedang ditarik hidayah Allah pada kalian. Berhati-hati, nanti kalian tak jumpa tangga masjid. Bila hidayah mula ditarik, ulama-ulama bincang, hidayah yang pertama, hidayah akidah, hidayah yang kedua, hidayah ibadah, hidayah yang ketiga, hidayah yang disebut dengan akhlak. Ini perbincangan panjang alim ulama, bincang tentang hidayah. Tiga-tiga ni biar kita dapat dalam hidup kita. Yang pertama, sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita kena rebut yang ni, yang pertama. Yang kedua, rebut ilmu biar banyak. Dalam hidup ini, sepanjang kita hidup di atas dunia, tolong rebut ilmu. Berebut ilmu di kalangan kita. Berebut ilmu ni untuk kita diangkat darjat di sisi Allah. Untuk kita semakin dekat dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu. Bila kamu beriman pada Allah, Allah angkat darjat kamu. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang yang diberi ilmu, beberapa darjat yang besar dalam hidup dia. Allah naikkan darjat. Ilmu apa yang kita kena rebut dalam hidup kita? Ilmu yang pertama, ilmu Quran. Berebut ilmu Quran, tuan-tuan. Jangan tak berebut di kalangan kita. Ilmu Quran ni apa dia? Ilmu Quran yang kita kena rebut. Yang pertama, tolong boleh baca Quran. Saya nak pesan pada tuan-tuan, tuan-tuan jangan sampai tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Jangan ada seorang pun malam ni yang datang majlis ilmu ni, dia tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan menjadi panjang-panjang dan tak mati-mati, tuan-tuan. Jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur Syekh 21 tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah, tuan-tuan. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas? Tak lepas, tuan-tuan. Saya nak sebut tak lepas, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak lepas macam mana? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca, Quran. Quran. Bro, boleh baca, bro. Quran boleh baca? Tak boleh. Tak boleh baca Quran. Oh, Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Oh, kamu Quran tak boleh baca. Kamu dalam keadaan Quran tak boleh baca, kamu action lebih lawan alim ulama. Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca, lawan alim ulama. Tuan-tuan boleh bayang dalam hidup kita, orang kita kan, dia boleh tolak alim ulama. Tu bukan alim ulama pun, dia boleh sebut tu ular dalam semak, dia sebut. Dia boleh mengejek begitu je alim ulama. Yang dia Quran pun tak boleh baca. Kalau Quran boleh baca, dia tak mungkin dia lawan alim ulama. Tak mungkin dia lawan alim ulama.
Lawan alim ulama ni punca apa dia? Punca Quran tak boleh lah. Kalau tak boleh baca Quran, kalian nak bawa apa menghadap depan Allah nanti? Tak boleh. Nak bawa apa? Masuk dalam kubur nanti, malaikat tanya terus. Kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar, kamu nak faham terhadap Al-Quran, perjalanan untuk masa depan nanti daripada mana dalam hidup kamu? Kalau Quran pun kamu tak boleh baca. Satu saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan tolong berebutlah datang ke masjid ni, berebut datang ke masjid ni, bagi tahu pada AJK masjid, tuan, saya ahli qaryah masjid Syekh 18 ni, tapi saya di antara orang yang tak boleh baca Quran. Mengadu pada AJK masjid, mengadu ni hantuk kepala ke dinding-dinding tiang-tiang, bagi tahu pada Allah tak boleh baca, ya Allah tak boleh baca. Riba je Quran tu, jalankan tangan hantar tulisan Quran tu, mengadu pada Allah, tak boleh baca, ya Allah tak boleh baca. Sok khabar putih boleh baca, ya Allah. Sok khabar India boleh baca, Facebook boleh baca, Quran tak boleh baca, ya Allah. Quran tak boleh baca ni, kamu tak pandai merebut peluang yang Allah bagi. Alim ulama ada bersepah di kalangan kamu tak boleh belajar Al-Quran Karim. Tak ada alasannya tak boleh baca Al-Quran Karim. Datang jumpa di AJK masjid, saya di antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. AJK tolong umum, hari Jumaat je umum, mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong senarai nama mereka dan bagi nombor telefon mereka, bagi nombor rumah dan alamat, dan mana-mana ahli qaryah yang dah boleh baca, tolong senarai nama dia, kemudian bagi nombor, bagi alamat rumah, bagi alamat, sedarakan mereka di antara Ansar dan juga Muhajirin di kalangan orang kita ini sendiri. Sedarakan mereka, temukan mereka, jadikan mereka adik-beradik. Kamu belajar dengan dia, belajar sampai kamu mengerti terhadap Al-Quran dan kamu kena faham terhadap Al-Quran kan. Kena ada benda demikian. Jangan beralasan, jangan. Bagi tahu pada AJK, tuan, saya nak, ya, saya dapatkan yang ni biar saya boleh belajar Al-Quran kan. Bila sebut ada AJK, bagi tahu ada AJK, tuan, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, tuan. Saya tak nak malu dalam kubur nanti. Saya tak nak malu depan Rasulullah nanti. Sebut terus pada AJK. AJK jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak dibaca juga, katanya. Jangan jawab demikian, buat malu company je dipanggil. AJK kena, itu marilah kita sama-sama membantu dan tolong-menolong untuk mengambil peluang ini. Peluang menambahkan ilmu melalui Al-Quran Karim. Baca, kemudian tadabbur Al-Quran. Tadabbur, ya. Saya harap sangat masjid ini ada majlis tadabbur Al-Quran. Ada tadabbur Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Tadabbur maknanya memahami isi kandungan Al-Quran. Paling-paling tidak 3 surah bagi orang perempuan sebelum dia meninggal dunia, 2 surah bagi orang lelaki sebelum mereka meninggal dunia. Orang lelaki 2 surah je yang dia tadabbur sebelum dia meninggal dunia. Apa dia? Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Biar ada orang yang kita tumpang ilmu daripada mereka sebut. Ni orang lelaki. Manakala orang perempuan 3 surah yang dia kena belajar sebelum daripada dia meninggal dunia. Surah apa dia? Yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah An-Nur, dan yang 3 surah Al-Ahzab. Orang perempuan kena belajar 3 surah. Bila kita dah belajar dah, kita dah boleh baca dah belajar dah, faham dah, umur kita panjang lagi, hafal Quran. Hafal Quran. Jangan malas nak menghafal Quran. Hafal Quran. Al-Quran ni mesti hafal. Kita kata tak boleh dah ustaz, saya tak boleh dah menghafal, saya ni benak sikit ustaz. Kenapa benak? Kita tanya, kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu ustaz. Bukan semut dia, dengan kengga-kengga pun saya makan. Memang benak sungguh dia ni. Kalau tak boleh juga, 1 surah, sebuah Al-Quran tak boleh, ambil je lah 3 surah sebelum meninggal dunia. 3 surah je, takkan tak boleh. 3 surah ni apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya nak pesan betul-betul orang Syekh 18 ni semua jiran-jiran saya dan tempat tinggal saya. Saya dah tinggal kat sini dekat dengan 20 tahun lah. Dekat Shah Alam ni saya tinggal. Kalian ini di antara
keluarga saya dah. Dia panggil demikian. Kalian jangan meninggal dunia selagi mana kalian tak hafal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mesti hafal. Surah Al-Mulk, ingat betul-betul orang Shah Alam. Tak panjang pun, 30 ayat je. Surah Al-Mulk yang kita hafal. 30 ayat ni, satu ayat, satu hari. Satu ayat, satu hari. 30 hari, ingat satu surah Al-Mulk. Disiplin sikit dalam hidup kita. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, sebelum dia tidur, kemudian malam tu dia tidur, kemudian sampai ajal dia, saat mana dia sedang tidur, malaikat datang kejut dia, dan kemudian sampai ajal dia pada malam tersebut, dia masuk dalam kubur, dibawa jenazah dia ke dalam kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan tiada azab kubur untuknya. Surah Al-Mulk, tuan-tuan, syarat dia surah Al-Mulk je, 30 ayat je. Sebab tu jangan tidur dengan handphone, jangan tidur. Jangan tertidur tengah baca WhatsApp. Jangan tertidur tengah melayan TV. Tengok TV, tengok Maharaja Lawak pula tu. Jangan tertidur depan TV. Jangan tertidur saat mana kita belum baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Mulai pada malam ni ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan sekali-kali untuk kalian tertinggal membaca surah Al-Mulk. Dalam diri kita ni, malam lepas isyak, dah-dahlah layan handphone-handphone, dah-dahlah layan TV-TV dan sebagainya. Malam je lepas isyak, baca je Quran. Baca je Quran. Masa kita untuk menghadap di hadapan Allah semakin hampir dalam hidup kita. Ambil peluanglah kita masa-masa terakhir hidup di atas dunia. Kita nak buat sibuk lagi dengan urusan dunia. Habis masa tengok Liverpool lawan Manchester United. Dah lah kalah Manchester. Nak sebutnya gambaran pada kita demikian. Habis masa dalam hidup kita. Jangan dalam hidup kita ni, pastikan pada diri kita nya baca Quran sebelum tidur. Surah Al-Mulk. Dah ingat surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah kedua dalam hidup kita ni. Surah kedua ni apa dia? Surah Al-Kahfi. Hafal surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ada dah orang section 18 ke 19 yang dia kena kanser, dia dengar ceramah saya sebut 3 surah ni, dia hafal 3 surah tu. Alhamdulillah dia meninggal dunia di saat mana dia habis 3 surah ini. Ada saya dipahamkan ada seorang hamba Allah yang dia sebut depan saya dengar ceramah ustaz, dia kata, kemudian ustaz kata kena hafal 3 surah. Saya hafal 3 surah. Habis 3 surah, dia menghadap depan Allah. Menghadap depan Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau ini sendiri. Anda pergi sempat ziarah dia 2 kali. Di kawasan belakang ni, tak ingatan ananya. Anda pergi ziarah dia 2 kali. Mula-mula dia sakit, kemudian tahu kanser tu, kemudian lepas tu, kali yang kedua anda pergi ziarah lagi, kali yang 3 dia meninggal dunia. Di kalangan kita ni sendiri. Surah yang kedua surah Al-Kahfi. Tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat ni, kalau kita hafal sehari 1 ayat, kita hanya memerlukan lebih kurang 4 bulan ingat satu surah Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah cerita banyak kelebihan surah Al-Kahfi. Dah ingat surah Al-Kahfi, panjang lagi umur kita, sambung surah yang 3. Surah yang 3 ni surah yang terpendek dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil demikian. Surah ni tak panjang pun, surah 286 ayat je. 286 ayat je, mulai hafal kita. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ni mula kita hafal dalam hidup kita. Sehari 1 ayat. Sehari 1 ayat. 286 hari, ingatlah kita 286 ayat. Susah sangat ke dalam hidup kita demikian? Ada 3 surah ni, kita dah yakin dah kuat dah dalam keadaan kita. Orang Melayu kita ni, surah sama je dia menghafal. Inna a'tayna, inna anzalna. Ayat sama. Kalau solat dengan orang rumah tu, sampai waladdallin amin tu, orang rumah kat belakang tu boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Dalam hidup kita ni 3 surah ni. Kalau tak boleh juga, ustaz, saya memang tak boleh ustaz. Tak boleh.
Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, menghafal tak boleh, baca pun tak boleh. Yang ketiga ni, dengan Quran apa dia? Tolong salin kembali Al-Quran Karim. 30 juzuk itu salin dengan jari-jari tuan-tuan. Pergi beli buku-buku kosong tu. Pagi-pagi lagi tulis. Salin Al-Quran Karim. Kalau malah salin, type dalam handphone tu. Sebab beria sangat main dengan handphone kan. Tua-tua pun main handphone lagi. Malam-malam nak tidur tu, handphone 3 kali je dari atas muka ni. Lepuk atas muka. Tak nak tidur lagi dia. Main PUBG rupa-rupanya. Tua-tua main PUBG juga. Jangan demikian. Anda nak tegur, bukan orang tempat ni. Ni orang Australia ni. Sebab tu terbakar tanah mereka tu. Habis nak sebutnya gambaran kita ni, jangan begitu, jangan. Hidup kita ni, salin balik Al-Quran. Salin daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Ni kena rebut dalam hidup. Yang kedua, tolong rebut. Yang ketiga, dalam hidup ini, tolong rebut mendapatkan orang soleh seramai mungkin dalam hidup kita. Mesti dekat dengan orang soleh. Kerana tak ada seorang pun masuk syurga dalam keadaan dia masuk seorang-seorang, kecuali dia mesti ada pemimpin untuk dia bawa masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan kena ada pemimpin, tuan-tuan. Pemimpin yang boleh membawa kita ke syurga Allah. Siapa? Orang soleh. Tak ada pilihan dalam hidup. Yang Allah jadikan pada kita, lepas pada Nabi meninggal dunia, tinggal warasatul anbiya. Cari warasatul anbiya ni. Jangan kita jauh dengan warasatul anbiya, jangan. Dekatkan diri kita dengan warasatul anbiya. Orang soleh ni. Bagi tahu pada orang soleh, doakan saya. Saya bimbang kalau saya ni tak dapat berada bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari dalam hidup kita, berebut di kalangan kita. Ini yang dilakukan oleh kebanyakan para salafus salih sebelum daripada kita. Berebut mendapatkan orang salih supaya mereka menjadi saksi-saksi kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Kena ada pada kita, berebut. Jangan sampai orang salih menjadi benci pada kita, jangan. Tetapi jadikan orang soleh ni menjadi panduan dalam hidup kita. Tolong bantu saya, Tok Guru, Ustazah, tolong bantu saya, bawa saya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan saya mati dalam keadaan buruk penghujung dalam hidup saya. Berebut yang ni. Ni dalam kehidupan kita. Cari orang soleh. Yang keempat, dalam hidup kita berebut pada kita, berebut untuk mendapatkan husnul khatimah. Berebut. Sekarang mula kita mengukir tubuh badan kita ni, membentuk jasad kita ni untuk mendapatkan husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah tu kita bentuk sekarang. Macam mana nak suruh kita dapat husnul khatimah? Ulama kata 3 perkara tolong jaga. 3 perkara tolong jaga siapa yang nak dapat husnul khatimah. Yang pertama, tolong jaga keyakinan hidup ini hanya dengan Islam. Tuan-tuan jangan cari selain daripada Islam, tuan-tuan. Wa man yabtaghi islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai dinan, cara hidup dia, falan yuqbala min, Allah tak terima di akhirat nanti. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mati dia menyesal terus dalam kubur nanti. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Jangan cari selain daripada Islam. Hidup ni hanya dengan Islam. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Sebab ramai yang mati dalam keadaan goyang terhadap Islam. Orang kita ni terhadap Islam ni kita goyang. Orang kita ni, ada orang kita ni, dia tanya ada ke perubatan Islam, dia tanya. Orang kita ni tanya, ada ke yang disebut dengan ekonomi Islam? Orang kita ni tanya, ada ke yang disebut dengan pendidikan Islam? Ada ke dalam hidup kita ni yang dinamakan dengan politik Islam? Orang kita tanya soalan macam ni. Padahal dia orang Islam. Orang Islam tak yakin pada Islam. Bila kita tanya dalam bab pendidikan, misal contoh, tuan tak hantar ke anak menghafal Quran, kita buat contoh yang mudah. Dia akan jawab, dia akan tanya balik, ada masa depan ke? Nak kerja benda kalau menghafal Quran semua? Tak yakin kan? Tak yakin dengan Islam.
Orang kita tak yakin. Tak tahu dengan menghafal Quran tu ada masa depan dalam hidup dia. Keyakinan dia terhadap Islam longgar. Dalam hidup dia teragak-agak. Teruk lagi, bila sahabat saya tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran? Dia jawab balik, ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Nak suruh orang kita ni orang Islam ni. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Kita sebut demikian. Mana yang untung? Pegawai bank ni dah bagi tahu, yang ni cara Islamik, ni cara konvensional, ni cara kafir. Bahasa mudah yang mudah. Konvensional tu bunyi lembut sikit. Padahal selain daripada Islam, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun tanya balik, mana yang untung? Mana yang untung? Ada orang kita ni, kita sebut, kamu tak terlibat ke dengan politik Islam? Dia jawab, mana ada ustaz, politik suku, agama suku. Ustaz jangan ajar politik ni. Kita tanya balik, kalau politik suku, agama suku, Rasulullah merintah Madinah tu cara apa? Rasulullah membina, membuka empayar Islam ini dengan cara apa kalau tidak guna politik Islam? Kalau kita tak terlibat dengan politik Islam, politik Machiavelli itu akan masuk. Politik kafir itu akan masuk. Bila orang kafir menguasai kita, kita akan habis. Kerana kuasa politik kita sudah hilang dalam hidup kita. Ini keadaan yang berlaku. Kalaulah politik ni tak terlibat, ni yang Rasulullah cerita, bila roh kita sampai di halqam ni, kita nak mengucap tak boleh. Tu kenapa? Yang jadi tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Sampai di halqam, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Dia cubanya kita pujuk kita. Dalam hadis Barak bin Azib, dia cerita panjang tentang perkara demikian. Bila cuba mengucap juga, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Ummi mati dalam Kristian. Ni susu ni pernah menyusukan kamu. Jangan kamu mati dalam Islam. Mati bersama dengan Ummi mati dalam Islam. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Saya nak sebut pada tuan-tuan, syaitan Shah Alam ni tuan-tuan, syaitan 18 ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi tuan-tuan. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Dia tak akan sebut. Tuan-tuan tunggu sikit lagi. Dia akan sebut apa dia? Bila kita nak mati itu, syaitan yang menyamar menjadi arwah ayah kita, dia akan sebut terus, anakku, matilah bersama dengan Abah. Abah mati dalam Islam liberal, disebut demikian. Abah mati dalam Islam nasionalis. Abah mati dalam Islam sekularis. Abah mati dalam Islam demokrat. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Lalu matilah seorang tersebut selain daripada Islam. Al-Islam huwal Islam. Yakin hidup ni dengan Islam. Tuan-tuan jangan tergelincir. Tumit tuan-tuan, jangan ada seorang pun bertukar tumit dia untuk dia mencari selain daripada Islam. Jangan. Selain daripada Islam, tak boleh tolong kita dalam kubur nanti. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Liberalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Nasionalis tak boleh tolong tuan-tuan dalam kubur. Saya nak sebut yang hanya boleh tolong kita ialah Islam. LGBT lagi tak boleh tolong. LGBT tak boleh tolong kita dalam kubur. Nak sebutnya gambaran, bila masuk dalam kubur, tak ada yang boleh tolong kita kecuali Islam. Islam je boleh menyelamatkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berpaling tumit tuan-tuan. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah pada Allah. Rebut jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Masa kita ni nak dapat husnul khatimah ni, jaga ibadah solat. Sembahyang jangan tinggal. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Orang Shah Alam, kalian jangan tinggal walaupun 1 rakaat salat kalian. Jaga salat. Bila umur 40 tahun, jaga salat berjemaah. Jaga salat berjemaah. Bila umur 60 tahun, jangan tinggal lagi salat tahajud malam. Dah 60 tahun dah. Tak masuk pejabat dah. Umur 60 tahun, mana masuk pejabat dah? Kita kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah. Tak masuk dah pejabat. Umur 60 tahun dalam hidup kita. Kalau nak masuk pun tunggu umur 93 tahun baru masuk balik. Lambat lagi nak masuk. Dalam umur 60 tahun ni, jaga tahajud malam lah. Jaga tahajud malam.
Malam-malam jangan tinggal tahajud. Yang terbaik tahajud, yang terbaik buat macam Rasulullah buat. Yang kalau tuan-tuan nak confirm tuan-tuan boleh masuk syurga Allah, tuan-tuan bangun solat tahajud macam Rasulullah buat. Lepas isyak tidur, pukul 2 pagi bangun solat sebanyak 13 rakaat setiap malam. Siapa yang solat 13 rakaat setiap malam, confirm dia bila dia meninggal dunia, tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan lebihkan kelebihan yang demikian. Tahajud kita 13 rakaat. Semayang. Pukul 3 pagi tidur balik. Habis pukul 2 hingga pukul 3 tidur balik. Lepas pada kita tahajud tu, pukul 2 hingga pukul 3 kita tahajud. Sejam, 13 rakaat. Kemudian kita tidur balik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah tidur, subuh Rasulullah bangun kembali untuk salat subuh. Yang ni saya tak cadangkan sikit pada orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni kalau dia tidur lepas isyak, dia bangun tahajud, dia solat, dia tidur, dia tak bangun-bangun dah. Payah terus nak bangun. Subuh pun jadi subuh gajah, tak kena gaya. Jadi payah untuk dia nak bangun. Saya cadangkan tahajud ayah-ayah, ibu-ibu, boleh jadi tempat kita ni tempat iklim khatulistiwa. Dia beza sikit dengan iklim yang panas dan iklim yang sejuk di sebelah sana. Yang kita ni saya cadangkan orang Melayu kita tidur, bangun pukul 5 pagi, tahajud sampai dekat dengan subuh, baca Quran, dan kita berebut sahab yang pertama di masjid ini sendiri. Berebut ayah-ayah, ibu-ibu, kalian mesti berebut sahab pertama tempat yang usia 60 tahun ke atas. Jangan berebut cari dinding-dinding dan tiang-tiang. Jangan berebut cari kita nak borak saja, jangan. Berebut sahab yang pertama. Ni peluang dalam hidup. Rasulullah sebut, kalau kalian tahu kelebihan sahab pertama dibandingkan sahab yang kedua, kalian akan bertikam-tikaman untuk berebut sahab yang pertama. Tapi orang kita tak tahu kan. Dia tak tahu kelebihan nilai kita salat di masjid mesti sahab yang pertama di kalangan kita. Dalam hadis yang lain banyak Rasulullah sebut kelebihan sahab yang pertama dan sahab yang kedua. Ayah-ayah, ibu-ibu berebut sahab yang pertama. Biar orang nampak tanda-tanda ahli syurga Allah sedang berlaku pada diri seseorang di kalangan kita. Nampak cara kita, cara berpakaian, cara hidup kita, cara percakapan kita, semua gambaran ahli syurga Allah di saat mana usia 60 tahun. Usia 60 tahun dipanggil demikian. Yang kedua, dalam ibadah ni kena jaga apa dia? Tolong baca Quran. Baca Quran. Ini di antara amal ibadah yang kita kena jaga. Yang ketiga, puasa sunat. Puasa sunat. Banyak kelebihan puasa sunat. Yang keempat, yang ni saya nak sebut betul-betul. Ayah-ayah, ibu-ibu dengar betul-betul. Yang keempat, tolong alihkan semua aset-aset harta benda kita di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang sekali lagi ya. Alihkan semua harta-harta yang kita cari di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan kita cari-cari harta kita sampai di hujung nyawa kita masuk kubur seorang-seorang. Kita disoal terhadap harta yang kita tinggal di atas dunia ini. Jangan. Tak cerdik langsung dipanggil. Orang Melayu kita ni cari harta pandai, nak alih harta tak pandai. Nak alih harta. Alih harta ni maksudnya apa dia? Pindahkan harta kita ke akhirat. Sekarang musim dia ni, musim mengalih harta, dipanggil demikian. Musim kita memindah harta kita ke akhirat Allah. Tuan-tuan, macam mana kita kata, macam mana Ustaz? Cuba kita tengok orang yang pergi Mekah tu kan. Bila pergi Mekah, dia beli barang banyak-banyak je. Kemudian bila nak balik, tengok barang banyak, tak boleh bawa naik kapal terbang, nak bawa juga, kena bayar dengan cas yang mahal. Dia push harta dia ke Malaysia terlebih dahulu. Kadang-kadang kurma tu sampai awal. Kadang-kadang air zam-zam tu sampai awal. Di Malaysia, tuan, duduk kat Mekah lagi. Demikian juga harta kita, tuan-tuan. Harta tuan-tuan cari ni, harta tuan-tuan cari untuk siapa? Tuan-tuan cari untuk orang ke? Ke tuan-tuan cari untuk diri kita sendiri? Kalau kita cari untuk diri kita sendiri, tolong alih sekarang. Tolong bawa harta-harta kita ni ke akhirat Allah. Biar sampai dah di akhirat Allah. Mana kalau kita tak sampai lagi pun tak apalah. Yang pentingnya barang kita dah sampai di akhirat Allah. Macam mana cara? Sedekah, infak, wakaf, hibah, ni semua ni istilah-istilah yang digunakan oleh Allah
kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan harta di dunia untuk pergi ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat contoh yang mudah lah tuan-tuan. Malam ni kita duduk dengar kuliah ni kan. Elok kita dengar kuliah ni, lalu tabung derma. Kebetulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Yang RM1 yang masuk kan? Yang 50, kedai tom yam banyak lagi tu. Sebenarnya di akhirat nanti, kita berjumpa yang RM1 tu je. Yang RM50 tu kita tak jumpa. Tak cerdik langsung dalam hidup. Hidup ni biar jadi cerdik dalam hidup kita. Barang yang kita cari ni, tolong alih-alih terus ke akhirat. Setiap kali mana kita derma, bukan kita derma untuk orang lain. Bila kita masuk dalam tabung, bukan masuk dalam tabung, bukan untuk dapat pada masjid. Sebenarnya dapat balik pada kita. Bila kita bangun di akhirat, kita jumpa balik barang yang kita telah masukkan tadi. Tuan-tuan tak akan menyesal langsung. Saya tak akan menyesal, tuan-tuan tak akan menyesal. Tak akan menyesal. Tapi yang kita akan menyesal bila? Bila semua barang-barang kita tertinggal di dunia. Orang kita dia cari harta. Orang tanya dia, cari harta untuk apa? Saya cari harta untuk bekalan hari tua, Ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua dia. Baru nak tua. Siapa yang ajar simpan untuk hari tua ni? KLSP, Ustaz dia sebut. KLSP kan ajar simpanan bekalan untuk hari tua. Dah tua kita, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita dah tua. Kita pun tak berupaya dah nak round dalam rumah kita. Tak boleh dah kita. Rumah besar untuk apa? Siap je rumah besar. Dalam hidup kita, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah besar tu, bila masuk rumah besar, seminggu je masuk, meninggal dunia tuan. Meninggal dunia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, bila habis iddah, kahwin suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta baru kita ni, round kawasan kubur seksyen 21 tu. Bila dia round saja, kita duduk dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je. Nak sebutnya kita ni membazirnya untuk dunia. Jangan tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa keupayaan tuan-tuan nak supaya dia balik rumah kita, di dunia ni, di akhirat nanti, tuan-tuan jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya nak wakaf rumah saya. Saya nak wakaf rumah saya. Bagi tahu anak-anak kita, panggil anak-anak kita balik. Tanah tu untuk kami. Tanah ni untuk ni yang bagi-bagi semua. Rumah ni jangan ambil. Siapa-siapa jangan ambil. Rumah ni milik aku dengan mak kamu. Ni milik abah dan milik mama. Abah dengan mama, bila abah dengan mama cari, abah dapatkan rumah ini. Dan rumah ni abah nak dapatkan balik di akhirat. Macam mana cara? Abah nak wakafkan rumah ini untuk masjid. Abah nak wakafkan rumah untuk kerja-kerja Islam, untuk jemaah Islam. Abah nak bagi yang ni, suruh mereka gerakkan kerja-kerja. Banyak lagi kerja-kerja Islam yang boleh buat. Bila kita meninggal dunia, masjid ambil rumah kita. Kita pun masuk dalam kubur, jumpa balik rumah kita tersebut. Tak percaya, cuba try mati sekali, kita tak percaya. Nak sebutnya gambaran, bila kita masuk dalam kubur tu, jumpa balik rumah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masjid ambil alih. Masjid kata apa dia? Rumah ni kami nak jual. Siapa pembeli yang Islam, yang jaga solat, mari beli dengan harga yang bawah pasaran. Tersebut demikian. Dah dapat 2, kita dapat. Yang pertama kita dapat jual, harta tu kita dapat, duit yang ada tu kita boleh janakan balik untuk kerja-kerja Islam. Manakala rumah ni ada pemilik Islam, kita menjaga rumah-rumah tersebut supaya tidak menjadi rumah dan tanah tersebut menjadi milik bukan orang Islam. Ini benda yang kita kena jaga di kalangan. Saya tengok banyak dah rumah kosong-kosong di seksyen 18 ni. Tuan-tuan dah meninggal dunia ni. Bila tuan meninggal dunia, yang ada anak-anak yang berebut. Anak-anak pula berebut. Bila dia berebut, dia sebut pada yang bongsu, engkau jangan duduk. Yang sulung kata, engkau jangan duduk. Yang bongsu kata, abang pun tak boleh duduk. Semua tak boleh duduk. Habis rumah ni, kita biar je. Kita biar.
yang dia sebut biar tu, kita dalam kubur terseksa menunggu diselesaikan masalahnya. Ini kita kena faham dalam konteks hidup kita. Kena cerdiklah sikit dalam bab harta. Tolonglah alihkan semua harta-harta kita ke akhirat Allah, supaya kita jumpa balik baju kita, pakaian kita, makanan kita, kita dah bersiap untuk di akhirat Allah SWT. Ambil kesempatan ini. 2. Yang ketiga dan yang akhir sekali, kalau siapa yang nak dapat husnul khatimah, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Akhlak dengan siapa? Akhlak dengan diri sendiri. Akhlak kita ni lagi berusia, biar lagi nampak tanda-tanda ahli syurga pada diri kita. Orang nampak gigi kita kemas, bila nak solat kita sugi kita ni sendiri. Bila orang lalu berselisih dengan kita, bau wangi, wangian ahli syurga Allah daripada jasad kita ni sendiri. Tubuh badan kita kumiskan, kita jaga betul-betul, nampak tanda-tanda ahli syurga. Pakaian kita, pakaian ahli syurga, pakaian ahli syurga. Cara bercakap ahli syurga. Waktu mana menjelang usia tua dalam kehidupan kita, masa ni kita dah bersiap pada diri kita. Orang tanya kenapa macam ni, nampak saya sedang bersiap untuk saya masuk dalam syurga Allah SWT. Tak sabar dalam hidup saya untuk mendapatkan ganjaran ini. Tu jaga akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua, akhlak dengan mak ayah kita. Saya nak pesan pada orang lelaki, orang lelaki, tolong jaga mak ayah kalian. Kalau mak ayah kalian masih ada, kalian janganlah tertinggal untuk menjaga mak ayah kalian. Mak kita, ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Kalian tak akan masuk syurga kalau kalian sibuk menjaga isteri kalian sehingga terlupa menjaga mak ayah kalian. Orang lelaki yang paling besar dalam hidup dia, dia jaga mak ayah dia, jaga hati mak dia, jaga hati ayah dia, jaga hati mak mertua dia, jaga hati ayah mertua dia. Ni orang lelaki, kena ingat betul-betul dalam hidup kita. Sampai peringkat jangan kita ni sanggup singgung hati mak ayah kita semata-mata nak jaga hati isteri kita. Ni melampau dalam hidup, melampau dalam hidup. Kalian jangan jadi begitu, jangan. Mak kita ni duduk seorang-seorang kat kampung, yang kita tanya, kenapa kamu tak boleh jaga mak kamu? Tak boleh Ustaz. Kenapa? Saya kena jaga isteri saya, saya kena jaga anak-anak saya. Siapa nak jaga? Keutamaan kamu jaga mak kamu lah. Isteri kamu tu, kalau mak kamu kata ceraikan isteri kamu, kamu kena cerai isteri kamu sebut. Kalau ayah kita sebut, aku tak berkenan dengan isteri kamu, aku tak suka dengan isteri kamu, cerai isteri kamu. Wajib cerai. Rasulullah kata talikha, ceraikanlah dia. Nak sebutnya besarnya nilai mak ayah dalam hidup ni. Orang perempuan pula, kalian jangan pula sibuk menjadikan isteri suami kalian menjadi dayus-dayus dan jadi penakut pada kalian. Orang perempuan dia kena jaga yang ni. Jaga apa dia? Jaga hati suami dia. Jaga hati suami. Bagi tahu ada suami, bang, abang ada mak, ada ayah, abang jaga mak dan ayah. Saya ni pandai-pandailah saya dan nak jaga anak-anak nanti. Yang ni syurga abang. Abang boleh masuk syurga, kami pun boleh masuk syurga. Abang janganlah ambil berat pada kami sampai abang terlupa untuk ambil berat terhadap mak ayah abang, mak mertua abang dan ayah mertua abang. Mak mertua tu mak kita jugalah, mak orang perempuan juga. Manakala orang perempuan, dia jaga hati suami dia, jaga. Orang lelaki ni pula, saya nak sebut sikit pada orang perempuan. Orang lelaki ni pula belum kahwin banyak mulut, lepas kahwin mulut disimpan dalam hati. Ni penyakit orang lelaki. Penyakit orang lelaki, belum kahwin mulut banyak, sibuk tanya orang perempuan tinggal kat mana. Orang perempuan mulut sikit, belum kahwin, entah, dia jawab demikian. Sikit je dia, adik-beradik berapa orang, teka, dia sebut demikian. Senang je dia jawab. Belum kahwin kan, belum kahwin tu sikit je dia bercakap. Dah kahwin, orang lelaki dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati, tak cakap banyak dah, tak cakap banyak dah. Mana kalau orang perempuan belum kahwin tak ada mulut, lepas kahwin mulut kat mulut, mulut dia simpan kat mulut dia. Dia nak luruskan keluarga dia. Mula kan dia sibuk tanya, abang, kenapa masuk dalam bilik air dengan handphone tu, kenapa? Kenapa handphone dah mula lock ni, kenapa? Abang cakap dengan siapa? Tanya banyak kan? Orang perempuan lepas kahwin, tanya mesti banyak punya.
Abang nak makan ke tak? Ya, bolehlah. Nak suruh saya masak ke nak beli? Terpulanglah. Pendek je. Abang nak suruh saya hidang ke? Abang nak ambil sendiri? Boleh je lah. Pendek je dia jawab. Tapi dalam hati dia, mengapalah aku tersalah kahwin dengan Minah ni? Dalam hati dia, kenapalah aku tak dijadikan begitu? Yang ni, yang dalam hati tu bahaya. Sehingga kan Rasulullah pesan, orang perempuan, tolonglah minta maaf dengan suami kalian. Dengan setiap tindak tanduk kalian. Rasulullah kata, kalaulah ada orang yang boleh sujud di kaki seseorang, nescaya akan arahkan setiap isteri itu sujud di kaki suami. Nak sebutnya besarnya suami dalam hidup. Manakala orang lelaki, kalian jangan rasa selesa dengan kalian sibuk menjaga keluarga kalian, tiba-tiba kalian tertinggal ibu dan ayah kalian yang masih hidup. Akhlak kalian memang bacul dalam hidup. Istilah yang mudahnya, kalian tak tahu ke perasaan ibu kalian dalam melahirkan kalian. Kalian tak ada perasaan ke terhadap seorang ibu yang menadah tangan mengharapkan kepulangan anak lelaki ni? Kalian tak ada perasaan ke dalam hidup kalian di saat mana ibu kalian mengelupu kesakitan menunggu kepulangan anak lelaki? Kalian tak ada perasaan ke dalam hidup kita menunggu kepulangan anak dengan tangisan-tangisan seorang ibu dalam kesejukan pagi? Kalian perasaan kalian di mana, wahai lelaki-lelaki yang cukup tunduk pada isteri masing-masing, tak jaga langsung hati mak ayah kalian itu sendiri? Saya dapati ramai orang lelaki dalam kes kita di Malaysia ni masuk neraka kerana tak pandai jaga hati ibu. Masuk neraka kerana tak pandai jaga hati ibu. Ibu dan ayah besar. Rasulullah sebut ridallah ala ridal walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kami. Saqtallah ala saqtil walidain. Kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kami. Besarnya dalam hidup ni. Kalian akhlak yang lain kalian jaga, akhlak dengan mak ayah kalian tak jaga. Tunggu kalian dalam hidup kalian, wahai anak lelaki. Anak lelaki dia kena jaga betul-betul yang ni. Dalam hidup dia, berebut dia. Kalau mak dia tua, berebut dengan adik-beradik dia. Jangan duduk rumah, jangan duduk rumah abang mak. Ni datang rumah saya. Mak cakap, mak nak makan apa? Mak duduk, nak bagaimana? Mak cakap je, mak raja dalam hidup saya. Ni anak-anak lelaki. Sampai ibu-ibu rasa gembira, ya Allah, rahmatilah anak lelaki aku ni, ya Allah. Jadikan kebaikan untuk dia. Jangan sampai kita saling tolak menolak. Mak kita tua, mak kita dah uzur, kita saling tolak menolak di kalangan kita. Abanglah jaga mak ni. Saya kan banyak kerja juga. Abang jawab, aku ada kursus lah. Aku ada banyak lagi kerja. Engkau lah yang jaga. Dia sebut demikian. Ibu kita dengar kata-kata kita itu, lalu ibu kita angkat tangan. Jaga-jaga para sekalian. Ibu kita ni baca doa, Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li wa tawaffani in kana al-mauta khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini membawa kebaikan dalam hidup aku, ya Allah. Matikanlah aku, ya Allah, kalau sekiranya kematian itu jauh lebih menselesakan kehidupan anak-anak aku itu, ya Allah. Habislah kalian, amalan kalian tak dipandang langsung di sisi Allah, dan kalian menjadi anak derhaka dalam hidup ini. Demikian juga orang perempuan. Saya nak sebut orang perempuan, tolong jaga akhlak dengan suami. Jangan tinggi suara di hadapan suami. Rendahkan suara kalian. Suami kita ni raja dalam hidup kita. Walaupun muka dia macam mana pun, dia tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suami ni kuasa besar. Redha suami kita ni menyebabkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali suami kita ni ada PL. Ada PL. Ustaz, saya nak taat macam mana? Suami saya macam Syahrukh Khan je, Ustaz. Suami saya ni tak ada wajah langsung. Perlu taat ke taat? Ulama jawab, taat lagi. Taat lagi. Selagi mana dia tak suruh kita buat benda maksiat pada Allah. Bila dia suruh kita buat maksiat pada Allah, barulah kita jangan taat. Suami kata buka kain tudung, saya tak setuju dengan kamu pakai kain tudung. Saya nak suruh kamu tunjuk rambut kamu. Jangan buka. Jangan buka. Kalau kamu tak buka, aku cerai. Katanya suami sebut demikian. Kita kata cerai pun saya sanggup, kerana saya taat pada Allah. Lebih besar daripada saya taat pada perintah suami yang suruh melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan akhlak yang kena jaga. Kemudian akhlak yang ketiga yang kena jaga dengan jiran tetangga. Dengan jiran-jiran.
Tolong jaga dengan jiran-jiran tuan-tuan. Jangan sakitkan hati jiran. Nak sakit hati jiran ni tak payah. Masak ikan kering je. Goreng ikan kering tu. Tengah-tengah hari goreng ikan kering. Biar jiran, bang, rumah jiran sebelah, bang, telan air liur jiran. Guk tu. Telan air liur. Tiba-tiba tak sampai ikan kering tu rumah dia. Sudah kita. Makan, di saat mana keluarga kita makan kekejangan, jiran kita kelaparan. Menunggu datangnya makanan-makanan yang kita masak di saat tersebut. Tolong mengunjuk. Jangan sakitkan hati jiran dengan parking kereta kita. Dah tahu dah kereta kita banyak. Jangan parking sebelah rumah jiran. Ni sengaja menyusahkan jiran. Kadang-kadang terseliuh bahu jiran. Kebetulan pula steering dia tidak ada power steering. Nak masuk parking susahnya. Jiran ni buat khianat. Jiran ni parking menyebabkan sesak dada jiran ini sendiri. Parking sama juga. Kebisingan, sampah. Tak masuk syurga. Tak pandai jaga hati jiran. Berlaku zaman Rasulullah, seorang perempuan yang malam hari dia tahajud malam, siang hari dia puasa sunat. Malam hari dia tahajud, siang hari dia puasa sunat. Bila nak buka puasa, dia ambil sisa-sisa makanan tu, dia simbah ke rumah jiran sebelah. Bila dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, bagaimana kesudahan dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya finnar, dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka tuan-tuan. Jangan main-main. Bila kita hidup jiran ni, kena jaga betul-betul. Rasulullah dipesan sangat oleh malaikat Jibril. Aku ni diingatkan oleh malaikat Jibril. Macam aku ni, jangka jiran aku ni kalau aku meninggal dunia, dia akan mewarisi harta benda aku ni pula. Nak suruh jaganya hati dengan jiran. Sehingga jangan kita menyesakkan hati jiran dan menyusahkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan malam yang baik ini, tuan-tuan nampak apa yang perlu kita rebut dalam hidup ini. Saya nak sebut yang tu je. Jangan kita ni berebut benda yang kita nak kena tinggal. Tapi kita tak berebut benda yang kita nak kena bawa. Benda yang kita kena bawa, kita tak berebut. Kita sibuk berebut benda yang kita nak kena tinggal. Akhirnya, kita masuk dalam kubur, kita menyesal menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Saya mohon maaf kerana panjang dah sikit masa ni. Tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 9 kali dah saya kira tadi. Duduk betul kejap belakang ni. Jadi mudah-mudahan malam yang baik ini Allah jadikan kebaikan berterusan untuk diri kita semua. Mari kita sama-sama berdoa lah untuk pengakhiran majlis kita ni sendiri. Sebelum kita baca doa ni tuan-tuan, saya karang kitab ni kat belakang nanti. Ada kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat apa dia? Macam mana kita nak buat? Ini kitab yang saya buat dan saya karang ni. Dan dalam kitab ni ada doa yang dipenting sangat pada muka surat 47-49. Dua-dua muka surat tersebut 47-49 tu, tuan-tuan hafallah doa ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita ni hafal doa-doa yang baik sebegini pada kita ni. Insya-Allah. Ni kalau tuan-tuan ziarah orang sakit pun sama juga, ambil kitab ni, tuan-tuan bagi hadiah pada orang sakit. Bagi hadiah ni jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam, kuini ni. Kita bagi kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat katanya. Bila kita ziarah orang sakit ni, kita bagi kitab-kitab gini. Saya dalam rangka nak memastikan orang Shah Alam ini ataupun orang Malaysia kita ni, bila mati semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cita-cita besar saya. Dalam usaha saya, dalam saya pergi ke mana-mana pun saya sebut, saya niat ni je. Saya nak biar saya tuan-tuan bila mati semua masuk syurga Allah. Nak buat macam mana dalam hidup kita ni? Ya pastikan kita boleh masuk syurga Allah ni. Di antaranya saya karang kitab begini. Dan yang terbaru saya karang kitab ni saat dipanggil menghadap. Ni suasana bila kita mengalami sakaratul maut. Tajuk dalam kitab ni cerita tentang sakaratul maut. Bila kita melalui roh kita ditarik ni, macam mana kita nak buat di masa tersebut. Itu cara demikian. Kitab ni cerita tentang mengenai sebelum kita mati. Yang ni saat mana kita melalui sakaratul maut. Sakarat ni start daripada hujung kaki kita sampai roh kita keluar daripada mata kita. Cerita tentang saat yang demikian. Kemudian saya karang lagi kitab ni, Syurga Ganjaran Terindah. Ini di antara tajuk kitab yang saya baca, walaupun saya tulis, saya susun ini. Kemudian sekarang saya baca tak puas hati lagi. Rasa tak sabar nak berada dalam syurga Allah. Ini di antara kitabnya. Kemudian saya karang kitab hebatnya surah Al-Ahzab. Orang perempuan tolong belajar
surah ini. Tolong ajar pada setiap di kalangan orang perempuan kita. Kemudian saya karang lagi kitab ini, ud'uni, semua berdoalah padaku. Dalam siri-siri kitab yang saya karang ni, saya keluarkan daripada doa-doa daripada Al-Quran. Dalam surah Yusuf ada doa dia. Dalam surah dalam surah An-Nur ada doa dia. Semua dalam surah-surah ni Allah ada doa-doa yang Allah keluarkan. Saya keluarkan dalam bentuk begini. Tuan-tuan hafalah, baca doa, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Tuan-tuan tahu kan, saya bangunkan sekolah tahfiz ini, ada 5 buah sekolah tahfiz yang sedang saya bangunkan, 1 college yang saya bangunkan. Sebuahnya di Seksyen 8 tu lah. Seksyen 8 tu antara sekolah yang saya bangun lebih kurang dekat dengan 8 tahun dah di Seksyen 8 tersebut. Kemudian saya bangun, sebelum daripada itu saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Seksyen 8 tu. Seksyen 8 tu asalnya orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta ringgit bangunan tersebut. Saya pergi berjumpa dengan owner, saya kata saya tak boleh bayar 5 juta, tapi saya nak bayar 2 juta ringgit je. Alhamdulillah saya dapat bayar bangunan tersebut. Bila saya dapat bayar, saya jadikan tempat tersebut untuk yang disebut dengan sekolah tahfiz dan tempat rawatan Islam. Orang yang kena sihir, orang kena ganggu dan sebagainya, tuan-tuan datanglah tempat tu. Cuma tak ada bayaran apa-apa pun untuk rawatan Islam tadi. Ini cara saya bangunkan. Pelajar-pelajar yang datang di situ tu, mengata yang datang daripada Singapura pun datang. Seksyen 8 tu datang daripada Sabah, nak datang menghafal Quran di tempat ini. Temu duga tiap kali mana tahun yang kita buka tu, setahun kebanyakan yang datang temu duga hampir 500 orang. Kita nak 40 orang je kita nak ambil. 40 orang je. Yang nak sebutnya yang datang tu beria, nak belajar ni sini. Tapi ruang tu sempit. Saya bangunkan juga di Langkawi, di Pulau Langkawi. Saya beli tanah di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Saya bangunkan sekolah tahfiz di tepi sungai yang cantik itu. Kemudian yang terbaru saya dapat seorang hamba Allah, dia telah wakafkan tanah dia seluas 9 ekar tanah dia bagi pada saya untuk bangunkan sekolah tahfiz. Betul-betul di perkampungan Tok Pelam di Terengganu, di Kuala Terengganu tu, kawasan orang soleh, di kawasan Abdul Rahman Limbung, kawasan Mak Kilau yang lari menyelamatkan diri, di kawasan Perang, dan tempat sejarah Batu Bersurat yang di tempat tersebut diwakafkan tanah seluas 9 ekar untuk saya bangunkan sekolah tahfiz. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran ini. Dan yang terakhir saya bangunkan di Thailand. Di Thailand asal pelajar ada 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat hantar dana ni sebanyak lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar ni. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut saya suruh mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah. Benda yang pelik-pelik tu ada ni. Kalau tuan-tuan ada masuk, tuan-tuan pergi ke Seksyen 8 tu, tengok hari-hari merawat tu, orang datang macam-macam gaya orang. Orang datang mengadu, Ustaz, saya kena sihir. Nak buat macam mana? Ada yang tak tahu nak buat tu pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Nak sebutnya sihir-menyihir ni, dengan polis-polis pun kena sihir. Nak gambaran orang kita ni kuat sangat ilmu sihir. Ya, saya buat pusat-pusat begitu. Nak suruh orang kita jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau ada masalah keluarga dan sebagainya, datanglah. Mudah-mudahan Allah jadikan tempat itu mendamaikan kekeluargaan kita dan memudahkan dalam sesi-sesi hidup kita ini sendiri. Saya bangun tu semua di atas nama wakaf. Derma-derma. Tiap-tiap bulan saya memerlukan lebih kurang 200 hingga 300 ribu sebulan bagi membiayai semua tempat-tempat ini sendiri. Jadi salah satu cara saya buat macam ni lah. Saya karang kitab. Kemudian yang datang tempat tersebut mengadu, malam-malam mimpi air gigi ni bunyi, kak gigi bunyi. Kemudian malam-malam mimpi menyusu bayi, air banyak, rumah lama. Mimpi, benda apa ni Ustaz? Bangun daripada tidur lebam-lebam. Saya jawab, ni gangguan saka. Gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Gangguan saka. Orang kita ni kalau kena gangguan saka, bermasalah terus. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Senyum-senyum je. Saya ambil minyak zaitun, habatus sauda, saya bentukkan dalam bentuk krim begini. Tuan-tuan sapu je, malam-malam nak tidur tu sapu kat belakang. Sapu dekat sendi-sendi. Ni memudahkan pada kita lah. Madu tadi,
tuan-tuan campur dengan susu kambing. Saya minta dengan Hira, kita combinekan dia. Susu kambing ni kami bentuk dalam bentuk sachet, susu dalam bentuk debu gini. Pagi-pagi tuan-tuan campur madu dengan susu kambing. Buat amalan, minum. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan pada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau, selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini, untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.